Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi syukur kita kepada Allah SWT dapat kita bertemu secara online dalam kelas mingguan perkongsian bersama dengan saya Asas Bahasa Al-Quran dan Tadabbur Al-Quran. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Marilah kita sama-sama membaca Ummul Kitab dahulu untuk di permulaan majlis ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah yang dikasihi sekalian, sebagaimana biasa, ini adalah rujukan-rujukan yang akan kita guna untuk meneliti Al-Quran, untuk kita faham, mengerti ya apa yang ada dalam Al-Quran. Dan sebagai mukadimah pada malam ini, saya ingin mengajak kita meneliti satu ayat, itu surah Al-Fussilat, surah yang ke-41, ayat yang ke-26, yang mana temanya mengingatkan kita jangan ikut kehendak musuh Islam yang punya rencana ataupun punya perancangan. Mereka nak menyuruh kita ni meninggalkan Al-Quran dan jangan dengar Al-Quran, ya. Dan mereka nak mengalahkan umat Islam dengan cara apa? Mereka memisahkan umat ini dengan Al-Quran atau dari Al-Quran. Baik, perhatikan ya ayat surah Al-Fussilat yang ke-26 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Sadaqallahul azim. Okey, Abang Lidin bacakan terjemahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran ini dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Sadaqallahul azim. Jazakallah khairan. Itulah jemaah sekalian terjemahan umum yang mana Allah mengingatkan kita apa rencana, apa kehendak orang-orang kafir, apa kehendak musuh-musuh Islam, ya. Mereka kata jangan kamu dengar Al-Quran ni, ya. Dan mereka kata buat hiruk pikuk, buat kacau bilau supaya dengan itu mereka hilang tumpuan kepada Al-Quran, maka mereka tinggalkan Al-Quran dan mereka kata kita dapat kalahkan mereka. Itu adalah perancangan dan kehendak orang kafir yang Allah beritahu dan ingatkan kepada kita, jangan kita leka dan lalai daripada ini. Baik, sebelum kita ulas terus, ya, mari kita mari kita tengok sama-sama makna perkata setiap kalimat ya di dalam ayat ini. Wa qala alladziina kafaru, wa dan qala telah berkata ia. Alladziina, orang-orang yang kafaru telah kufur oleh mereka. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita bagaimana satu kelompok manusia yang kufur kepada Allah. Kita selalu bahasa kasar kita orang kafir. Mana orang yang mengingkari Allah Ta'ala, orang yang tak mau ikut perintah Allah, tak mau ikut ya agama Allah, tak mau ikut Al-Quran. Apa mereka kata? La tasma'u li hadzal Quran. La, jangan. Tasma'u, kamu dengar. Li, bagi. Hadza, ini. Al-Quran, Quran ini. Pertama, mereka bagi tahu jangan dengar Quran ini.
walghaw fihi, wa dan ilghaw, buat hiruk pikuk lah oleh kamu, buat kacau bilau lah oleh kamu. Fihi, fi pada hi-nya, mana pada Al-Quran tadi. Di Al-Quran tu biasanya Nabi SAW bacakan, perdengarkan, maka mereka buat kacau bilau, hiruk pikuk, buat bising. Jadi mereka nakkan orang hilang tumpuan kepada Al-Quran. Kenapa? Kerana mereka nak apa? La'alakum, la'ala supaya kamu taghlibuna, kamu menang. Mana kamu boleh mengalahkan mereka. Kamu boleh mengatasi mereka. Baik, ayat ini mengingatkan kita perihal awal dakwah Islam di kota Mekah. Ketika Nabi SAW berdakwah. Jadi Nabi SAW bila berdakwah, dia membacakan Al-Quran. Dia memperdengarkan perkataan Allah, kalam Allah. Dia menyampaikan apa yang Allah suruh sampaikan. Ya, jadi Allah memang suruh Nabi SAW dalam ayat lain, Allah kata, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikanlah, baligh, sampaikanlah ma unzila ilaika, apa yang telah diturunkan kepada engkau, min rabbika, daripada Tuhan engkau. Jadi bila Nabi nak menyampaikan ni, Nabi membacakan ayat Allah. Yatlu alaihim ayatihi, dia bacakan ke atas mereka ayat-ayatnya. Maknanya bacakan ayat Al-Quran. Itu sebab dalam ingat mengingat ni, Allah beritahu, fadzakir bil Quran, maka beri ingatlah dengan Al-Quran itu. Nabi membacakan kepada manusia apa yang Allah wahyukan, apa yang Allah turunkan, apa yang Allah perintahkan. Orang kafir kata apa? La tasma'u li hadzal Quran. Jangan kamu dengar Quran. Ini orang kafir Quraisy. Sampai dia orang suruh orang-orang yang nak pergi tawaf dekat Baitullah, dekat Kaabah, sumbat lubang telinga dengan penyumbat, dengan kapas. Supaya apa? Jangan dengar apa yang Muhammad akan bacakan, dakwahkan, sampaikan. Sebab nanti kalau kau dengar, kau pun akan terpikat, dia kata. Kau pun akan takjub dengan Al-Quran. Maka Al-Quran ni, mereka halang orang daripada mendengar Al-Quran. Sebab orang Arab dulu, bila dengar Quran, dia faham. Sebab Quran tu dalam bahasa Arab. Quranan Arabian. Quran dalam bahasa Arab. Maka Al-Quran ni kalau didengar, orang akan terkesan. Orang akan takjub. Ini perkataan yang hebat. Isinya, gaya bahasanya, konten dia tu kebenaran dari Allah dan memberi kesan kepada jiwa manusia. Dan biasanya kalau orang yang tak dihasut, orang yang tak ditakut-takutkan, ataupun orang yang tak kacau dia punya minda dan pendirian, selalunya akan suka dan akan buat pilihan untuk nak ikut Al-Quran ini. Jadi mereka tak mahu begitu. Dia kata la tasma'u li hadzal Quran, jangan kamu dengar bagi Quran. Walghaw, dan buat kacau bilau lah, buat hiruk pikuk lah. Jadi kalau dah Nabi SAW memperdengarkan Al-Quran dan mereka akan buat kacau bilau, hiruk pikuk, buat bising, tepuk tangan, bersiul, berteriak. Supaya apa? Nanti orang tak boleh nak fokus kepada Al-Quran yang Nabi duk baca dan perdengarkan ini. Walghaw fihi, buat hiruk pikuk lah padanya. Tujuan dia apa? La'allakum taghlibun, supaya kamu nanti boleh mengalahkan Muhammad ni. Boleh menang atas umat Islam ni. They want to control the situation. They don't want Quran take over. So dalam hal kita kata apa yang berlaku pada di awal dakwah Nabi SAW itu di masyarakat kafir Quraisy di kota Mekah. Maka
kita lihat apa yang dibuat oleh orang kafir ini berulang-ulang, termasuklah di akhir zaman ini, maka musuh-musuh Islam dia buat macam-macam cara supaya umat Islam ini tak dengar Al-Quran. Kalau dengar tak faham, sama macam tak dengar juga. Begitu juga disebukkan dengan macam-macam aktiviti supaya hilang tumpuan kepada Al-Quran. Maka dengan demikian dah tak ada ilmu, tak faham, tak amalkan, maka golongan syaitan lah, golongan kafir lah yang akan kontrol keadaan yang ada. Apatah lagi orang-orang yang ada kuasa tak mau hilang kuasa, orang-orang yang ada pengaruh tak mau hilang pengaruh dia. Kita mahu supaya kebenaran itu yang mendominasi. Kebenaran inilah yang menjadi kita kata ikutan dan amalan dalam kehidupan manusia. Tapi orang kafir tak mau. Mereka halang dengan macam-macam cara. Apatah lagi di zaman kita hidup di akhir zaman ini, akan ada banyak perkara-perkara yang melalaikan orang supaya apa? Supaya hilang tumpuan kepada Al-Quran. Disebabkan oleh aktiviti ekonomi, disebabkan oleh aktiviti kehidupan, aktiviti kekeluargaan, aktiviti masyarakat, aktiviti siasat politik macam-macam yang tidak ikut Al-Quran. Maka nanti orang kafir nak supaya apa? Mereka menguasai keadaan dan mereka mahu perkara ini berpanjangan dan berterusan. Maka ini beberapa iktibar lah yang kita bincangkan ini, bahawa jangan kita terperangkap di dalam kehendak kemahuan orang kafir. Jangan kita terperangkap dalam kehendak musuh-musuh Islam ini. Maka untuk kita nak dengar Al-Quran ini dengan kita kata pemahaman, dan juga kita nak laksanakan yang diperintah supaya buat, kita buat. Diperintah supaya tinggal, kita tinggalkan. Dan kita pun kena berjaga-jaga. Jangan kita hanyut dengan aktiviti keduniaan yang macam-macam sehingga dengan Al-Quran diabaikan ataupun terabai. Jangan sampai macam tu. Hari ini banyak sangat aktiviti dalam kehidupan yang sebenarnya melalaikan orang daripada Al-Quran. Maka ada ayat lain, nanti kita akan rujuk dari masa-masa yang akan datang. Orang yang lalai daripada ayat Allah, mereka nanti walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar. Orang-orang yang mereka lalai daripada ayat kami, nanti tempat kembali mereka ni nanti neraka. Na'udzubillah. Kita tak mahu sampai kita ni dilalaikan daripada ayat-ayat Allah. Tapi musuh hendak macam tu. Itu sebab kita jangan sampai diheret, dilekakan, perangkap dalam kehendak musuh-musuh Islam. Na'udzubillah. Baiklah jemaah sekalian, itulah sedikit mukadimah ayat surah Al-Fussilat, ayat yang ke-26. Maka nanti ambil peluang, ada kesempatan lain, buat ulang kaji, baca kitab tafsir supaya kita dapat mendalami apa yang Allah beritahu ini, supaya kita lebih faham, lebih mengerti, dan kita jadikan ini panduan dalam kehidupan. Jadi musuh mahu supaya jangan dengar Quran, sedangkan kita ni nak usahakan supaya mendengar Al-Quran. Ada ayat lain Allah kata, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu. Apabila dibacakan Al-Quran itu, istami'u lahu, sungguh-sungguh mendengarlah oleh kamu. Wa ansitu, diamlah kamu, la'alakum turhamun, supaya kamu beroleh rahmat. Maka Al-Quran ni Allah suruh kita dengar. Istami'u lahu, sungguh-sungguh mendengar oleh kamu bagi Al-Quran ini. Wa ansitu, dan diamlah kamu. Mana berikan hormat, berikan perhatian, jangan kita kelang kabutkan keadaan sehingga orang hilang tumpuan kepada Al-Quran. Baik. Itulah sedikit mukadimah. Baik, pelajaran minggu lepas, apa yang kita pelajari? Surah Al-Quraish.
Ini pun kita akan buat ulang kaji sepintas lalu supaya kita nak recall, apa makna perkataan-perkataan yang ada dalam ayat-ayat yang kita dah pelajari dulu. Ini ulang kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy, li bagi, ilafi kebiasaan, bagi kebiasaan Quraisyin, jadi golongan Quraisy, ilafihim rihlatash syita'i was-sayf, ilafi kebiasaan him mereka, rihlah mana pelayaran, perjalanan, asyita'i musim sejuk, musim dingin, was-sayfi dan musim panas. Jadi kebiasaan mereka, orang kata ke sana ke sini di musim musim sejuk dan musim panas. Dan kita tahu di kota Mekah tu waktu musim sejuk maka orang tak akan panas, maka mereka bergerak ke arah Yaman. Kemudian musim panas, kalau dah panas dekat Mekah tu nak cari sejuk, ke mana? Mereka bergerak ke arah Syams, ke utara. Maka perjalanan mereka ni dah menjadi kebiasaan. Pergi utara dan pergi selatan. Fal ya'budu, fa maka lam, hendaklah ya'budu mereka menyembah Rabba Tuhan hadzal bait, bagi ini rumah. Itu Kaabah. Maka sebenarnya ayat sebelum ni menceritakan nikmat Allah kepada mereka sehingga mereka ni boleh berpergian ke utara dan ke selatan ikut musim panas dan musim sejuk. Dan saya ada menyemak kitab tafsir yang menerangkan bahawa golongan Quraisy ini adalah golongan yang Allah muliakan. Kenapa? Mereka adalah penjaga Kaabah dan juga mereka adalah orang yang memberi minum air kepada orang-orang yang datang ziarah ke Kaabah. Maka bila berlaku peristiwa yang hebat, ni yang kita nak kaji lepas ni kan, surah Al-Fil, bagaimana Allah Ta'ala pelihara Kaabah daripada dimusnahkan oleh tentera bergajah. Maka kemuliaan kepada dia panggil golongan kaum Quraisy ini. Maka bila mereka pergi ke sana sini, inilah dia panggil penjaga Kaabah. Inilah juga orang Syikayatul Hajj, mana orang yang beri minum kepada orang yang buat haji datang ke Mekah. Maka masyarakat Quraisy ini diberi keistimewaan dan diberi penghormatan. Maka tak dikacau dalam perjalanan ke utara dan ke selatan yang mereka lalui. Maka dengan nikmat Allah tu, fal ya'budu rabba hadzal bait. Fal maka lam hendaklah ya'budu mereka sembah, mereka beribadah, mengabdi diri kepada siapa? Rabba hadzal bait. Rabba Tuhan, hadzal bait ini rumah. Maknanya Allah Ta'ala. Maka hendaklah mereka menyembah Allah, mengabdi diri kepada Allah. Allah Ta'ala juga allazi at'amahum min ju'. Allazi, yang mana Allah Ta'ala dialah yang at'ama telah memberi makan hum kepada mereka, min daripada ju'in kelaparan. Allah bagi rezeki, mereka tak kelaparan. Wa amanahum min khauf, wa dan amana telah mengamankan hum akan mereka, min khaufin daripada ketakutan. Jadi Allah kurniakan nikmat macam-macam, maka hendaklah mereka menyembah Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah. Jangan sembah berhala, jangan ikut agama-agama yang sesat, yang tak betul. Tapi ikutlah agama yang Allah Ta'ala perintah dan syariatkan, itu agama Islam dan bersandaran Quran dan As-Sunnah. Baik, itulah minggu lepas punya ulang kaji sedikit. Jadi surah Al-Quraisy, saya minta kita berikan perhatian ayat demi ayat, baca dengan kita faham makna, hafalkan makna dia. Kemudian boleh buka kitab-kitab tafsir supaya apa? Kita baca huraian-huraian yang telah ditulis oleh ulama-ulama silam. Baik, untuk minggu ini. Ni kita akan baca
meneliti surah Al-Fil. Surah Al-Fil. Perhatikan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Assalamualaikum. Baik, kita minta siapa yang hadir. Kapten Hairul, baca terjemahan dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Azab Allah kepada tentera bergajah yang akan menghancurkan Kaabah. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentera bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Kaabah itu sia-sia? Dan siapa mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar, lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Sadaqallahul-azim. Sadaqallah. Jadi itulah terjemahan umum surah Al-Fil. Jadi surah Al-Fil ni mengingatkan peristiwa besar. Itu peristiwa yang berlaku pada tahun Nabi Muhammad tu dilahirkan. Sebab Nabi Muhammad tu dilahirkan pada tahun gajah. 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Tahun di mana berlaku peristiwa Abrahah, tentera bergajah, nak yang datang daripada arah Yaman, daripada Yaman dia datang nak memusnahkan Kaabah. Maka Allah tak izinkan perkara ini berlaku. Maka Allah hantar burung-burung ababil yang melontar tentera bergajah dengan batu min sijil. Maka hancur leburlah tentera bergajah. Baik, kita akan tengok makna perkata bagi setiap kalimah insya-Allah. Jadi saya dah buka tadi ni. Okey. Daripada awal ayat yang pertama. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam, apakah? Apakah? Adakah? Pertanyaan. Dia panggil hamzah istifham. Apakah? Lam, tiada. Lam juga tidak. Apakah tiada? Apakah tidak? Tara, engkau lihat. Tara ni, ta tu tak engkau. Engkau lihat. Engkau perhatikan. Engkau tengok. Ra'a, tara. Kaifa. Kaifa. Bagaimana? Kaifa, bagaimana? Fa'ala, telah berbuat ia. Ini fi'il madhi ni. Fa'ala, telah berbuat ia. Rabbu, oleh Tuhan. Rabbu bagi depan tu oleh Tuhan. Rabbu, Tuhan. Jadi ada bagi depan oleh Tuhan ka engkau. Bi ashabil fil, bi dengan ashabi, tuan-tuan. Al-fil, gajah itu. Tuan-tuan gajah. Pemilik-pemilik gajah. Ini pemilik gajah ni adalah Abrahah. Raja yang telah buat keputusan untuk apa? Untuk dia nak musnahkan Kaabah. Pasal apa? Kerana dia daripada arah Yaman, kawasan Yaman tu dia hendak orang datang ke tempat ada dibuat bangunan yang dia panggil tersegam, hebat. Moga-moga dengan harapan dia kata orang tinggalkan Kaabah tu pergi ziarah tempat yang dia buat tu dengan bangunan hebat. Tapi kerana orang tak datang, orang tu tak pergi Mekah. Kerana orang nak ziarah Kaabah, maka tu yang dia buat keputusan, seranglah, musnahkan je lah. Dia nak memusnahkan Kaabah. Maka Allah suruh kita tengok apa jadi kepada golongan yang tu, golongan
yang nak meruntuhkan Kaabah. Baik. Alam. Apakah lam tiada? Ya, apakah tiada? Yaj'al, dia jadikan, mana Allah jadikan kaida, tipu daya. Tipu daya. Mereka. Jadi tipu daya mereka. Allah jadikan tipu daya mereka itu fi dalam tadlil. Kalau kemana tadlil asalnya kesesatan. Ya. Dalam keadaan tak betul, ya. Maka ini yang Allah kata, apakah tiada, apakah tidak, dia jadikan tipu daya mereka tu dalam keadaan binasa, sesat, binasa, hancur, ya. Apa yang berlaku? Allah kata wa arsala, dan arsala, telah mengutus ia alaihim, ala atasihim mereka, Allah hantarkan, Allah utuskan ke atas mereka itu tayran, burung, ya, tayran, burung, ababil, burung ababil. Baik, burung ababil ni burung yang bersaiz kecil. Tapi mereka ada bawa batu pun kecil. Dan dalam riwayat, dalam tafsir diterangkan batu ni min sijil ni daripada apa? Neraka sijil. Ada yang kata begitu, ada yang menerangkan tanah panas yang keras. Maka ialah apa-apa pun hasilnya adalah ni Allah nak bagi tahu, ya. Allah kata tarmi, ia lontar him mereka dengan hijaratin, batu, min daripada sijil, batu sijil. Jadi batu sijil ni ada kata batu dari neraka, ada yang batu yang panas, kecil tapi panas. Ya, batu yang bukan sembarangan, batu yang membawa azab kepada mereka, ya. Faja'alahum, maka ja'ala, telah jadilah, ya, hum, akan mereka itu. Maka apa yang berlaku menjadikan mereka itu ka'asfin ma'kul, seperti asfin ni daun, ma'kul yang dimamah, yang digigit, yang dimakan, ya, ma'kul. Maka Allah beritahu kepada kita, ya, ya, Allah jadikan mereka ni, ya, seperti apa? Daun yang dimakan ulat. Jadi, okey, sampai itulah dah habis dah, ya. Tak pasal kan. Jangan kasih makhluk. Okey. 5 ayat, 5 ayat habis dah. Baik, kita tengok perhatikan semula. Ayat demi ayat ni, ya, berkaitan dengan al-fil ni tadi, ya, tentera gajah, ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah lam tiada tara engkau lihat, apakah tidak engkau tengok, kaifa bagaimana, fa'ala telah berbuat ia, rabbuka oleh Tuhan engkau, bi dengan ashabi tuan-tuan penghuni al-fil, gajah. Jadi Allah tanya kita, apakah tiada engkau lihat, engkau tak tengok ke? Jadi kita di akhir zaman ni kita tak tengok dengan mata kasar. Yalah, kita kata perkara tu dah berlaku dulu, ya. Di Mekah pula tu, kan. Maka kita melihat dengan ilmu, keterangan Al-Quran daripada As-Sunnah, maklumat yang kita perhatikan, kita tengokkan, berikan tumpuan, ya. Jadi kita kena tengok apa yang Allah buat kepada ashabil fil, tuan-tuan gajah. Itu tadilah Abraha, tentera Abraha, yang kononnya hebat sangat nak meruntuhkan Kaabah.
Seterusnya Allah kata alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Apakah lam tiada, apakah tidak, yaj'al dia jadikan kaidah tipu daya hum mereka, tipu daya mereka, fi tadlil dalam kesesatan. Dalam kesesatan. Jadi dalam apa, dalam kesesatan mana, dalam kebinasaan. Jadi di situ digunakan perkataan apa, sia-sia. Jadi dhalala, apa ad-dhalin, orang yang sesat, tadlil, kesesatan. Jadi Allah kata tidakkah apakah tidak Allah jadikan tipu daya mereka buat perancangan tipu daya, makar, maka Allah jadikan rancangan mereka, tipu daya mereka tu dalam keadaan binasa, sesat. Wa arsala alaihim tayran ababil. Wa dan arsala telah mengutus ia, alaihim, ala atas him mereka, tayran burung, ababil, Jadi Allah utus atas mereka, wa arsala alaihim, dan Allah utus atas mereka tayran burung, ababil, burung ababil. Allah utuskan ke atas mereka ni burung ababil. Ke atas tentera bergajah ni ada diutuskan, Allah perintahkan supaya burung ababil pula pergi serang. Ababil ni juga makna, kalau dalam sini digunakan burung yang berbondong-bondong, tapi ialah burung ababil. Burung ababil ni burung yang saiznya kecil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmi ia lontar, him mereka. Tarmi ia lontar, him mereka. Ia lontar, ia lempar, bi dengan hijaratin, batu, hijarah, batu, min daripada sijilin, sijil, neraka sijil. Ada juga makna kata sijil ni makna tanah yang panas, keras, terbakar, sijil. Faja'alahum, maka ja'ala, telah menjadikan ia hum mereka itu seperti asfin, daun, makulin, yang dimamah ataupun yang digigit. Yang dimamah ataupun digigit. Jadi baik, ayat daripada surah Al-Fil ni mengingatkan peristiwa besar. Peristiwa besar yang berlaku pada tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi peristiwa ni berlaku dulu, lepas tu bulan Rabiul Awal Rasul SAW dilahirkan. Maka di dalam kisah ni kita tahu tentera Abraha adalah tentera yang kita kata hebat lah, dengan gajah-gajahnya, saiz gajah, lepas tu dijinakkan gajah untuk buat apa yang mereka nak dalam peperangan. Maka hebat macam mana pun, bila Allah kata dia tak izinkan perkara ni berlaku, mudah sangat bagi Allah nak mengalahkan tentera bergajah. Itu yang Allah jadikan tipu daya, makar mereka itu dalam kesesatan. Jadi Allah Ta'ala bila nak pelihara, nak selamatkan Kaabah, senang saja. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah utuskan ke atas mereka ni burung ababil. Bukan burung besar, burung kecil aja. Burung tu tarmihim bihijarah. Ia melontar mereka dengan batu min sijil, daripada sijil. Maka bila Allah hantar tentera-tenteranya, maka tak ada siapa yang boleh nak sekat lagi lah. Maka yang diserang tu faja'alahum ka'asfin ma'kul. Jadilah akan atas mereka ni, mana Allah jadikan mereka ni seperti daun yang dimamah ataupun dimakan oleh ulat. Ma'kul mana yang dimakan ataupun yang dimamah. Maka kita juga ambil iktibar bahawa kalau Allah bantu
pastilah menang, pasti berjaya. Ini pentingnya kita ni dalam dakwah, dalam perjuangan kita buat mesti dengan jujur ikhlas dan mengharap Allah bantu dan tolong kita. Kalau Allah tak bantu tolong kita, maka takkan ada kejayaan. Kemudian tentera Allah ni sebenarnya ada di langit-langit dan di bumi, di mana sahaja. Ya, angin pun boleh jadi tentera Allah. Ya, hujan boleh jadi tentera Allah. Of course kita biasa dengar malaikat menjadi tentera Allah. Jadi kalau Allah nak musnahkan manusia ni, ya sama ada dengan banjirnya, dengan gempa buminya, dengan penyakit. Sekarang ni zaman penyakit COVID-nya. Jadi semua tu berlaku biiznillah. Allah Maha Kuasa. Dan kita tahu bahawa pihak yang memusuhi Islam ini sebenarnya mereka ni kalau Allah tak izinkan, maka tak berlakulah apa yang mereka nak buat. Nak buat jahat kalau tak izinkan tak berlaku. Nak ambil kesempatan untuk apa? Untuk mereka nak mengalahkan orang Islam, kalau Allah tak izinkan tak berlaku. Tapi kalau Allah biarkan kita tak tolong, memang kita akan kalah. Jadi dalam hal ini nak mendapat bantuan pertolongan Allah, apa kita kena buat? Allah berkata, in tansurullah yansurkum. Jika kamu bantu Allah, dia akan bantu kamu. Sabit aqdamakum, dia akan memperteguhkan kedudukan kamu. Jadi kalau kita bantu agama Allah, Allah pasti bantu kita. Begitu juga ya, nak mendapatkan bantuan pertolongan Allah ni hati-hati. Jangan kita buat perkara yang disqualify sampai Allah tak tolong kita. Dulu pernah saya bacakan yang ayat surah Al-Baqarah. Yang ini elok saya bacakan juga atau kita semak sama-sama. Kerana apa? Kerana nak mengingatkan kita bahawa ya, kalau kita tak hati-hati, nanti kita buat perkara-perkara yang menghalang mendapat bantuan dan pertolongan Allah. Rugilah. Tak mahu kita jadi macam itu. Ayat 120. Ayat 120 Al-Baqarah. Satu di sini. Tengok. Sekejap. Tak turun. Ada terlebih dah. Ada masalah ini, masalah Nisa. Ya. Okey, sebenarnya lebih mudah. Dia kata lebih mudah kalau dibuka yang satu lagi punya aplikasi ni. Ini yang saya kata, kalau guna Al-Quran digital ni, senang kita nak rujuk 120. Al-Baqarah, tengok ayat 120. Ada jadi dalam apa kelompok ni. Okey, 120 ni. Baik, besarkan sikit. Walan tarda anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Kena Zainal, boleh baca ke? Nampak ke ni? Tak boleh nampak ada. Tak nampak. Nampak? Kalau nampak baca terjemahan dia. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti
kemahuan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Panjang Azan. Sadaqallah azim. Baik, jazakallah khairan. Jadi itulah Allah bagi tahu kepada kita, ya. Walan tarda, dan sekali-kali tidak akan tarda irada angka terhadap engkau al-yahudu, oleh Yahudi itu, wala, dan tidak juga irada terhadap engkau an-nasara, oleh Nasra itu. Hatta, sehinggalah tattabi'a, engkau mengikut millatahum, milah mereka. Jadi Allah bagi tahu kita, ya, bahawa orang Yahudi dan Nasrani tak akan berpuas hati terhadap engkau sampai engkau ikut milah agama mereka, cara mereka beragama. Allah ingatkan kepada Rasulullah dan kepada kita semua. Kul, katakanlah, inna hudallah, sesungguhnya petunjuk Allah, huwal huda, dia itu al-huda, itu Al-Quran. Jadi petunjuk Allah adalah Al-Quran, ya. Wa, dan lain, lam tu sesungguhnya in, jika ittaba'ta, telah mengikut oleh engkau ahwa'ahum, hawa-hawa mereka. Kita kata, kalau kita ikut hawa nafsu, kehendak mereka, ba'da, selepas alladhi, yang ja'at, telah datang iaka kepada engkau, minal ilmi, daripada ilmu itu ilmu daripada Allah, itu Al-Quran. Akhirnya menceritakan syariat, peraturan dalam Islam, ya. Kalau kau ikut mereka selepas telah datang kepada kau ilmu yang memberitahu jangan ikut jangan ikut golongan Yahudi, Nasrani, golongan syaitan, golongan yang sesat, tak betul. Kita pun selalu baca, tak mahu ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang dimurkai atas mereka dan bukan orang yang sesat. Tapi kalau kau ikut mereka, sedangkan keterangan daripada Allah mengingatkan jangan. Kalau buat juga, ma laka minallahi min waliyyin wala nasir, ma tu tiada, laka bagi engkau, min daripada Allah, ya Allah, waliyin, min waliyin, min daripada waliyin, penjagaan. Tiada bagi engkau daripada Allah Ta'ala, Allah tak bagi engkau waliyin, penjagaan, wala nasirin, dan tidak juga nasirin, itu pertolongan. Kalau Allah tidak lindungi kita, tak pelihara kita, tak tolong kita, siapa lagi yang boleh tolong untuk kita berjaya? Tak ada. Itu sebab kita umat Islam kena sedar, ya, kita jangan buat perkara-perkara yang mengundang murka Allah, yang nanti menghalang bantuan pertolongan Allah kepada kita. Maka untuk itu, bila kaitkan dengan surah Al-Fil tadi, surah Al-Fil adalah kisah bagaimana Allah turunkan bantuan pertolongan, ya. Sehingga kita tentera bergajah Abrahah tu tak dapat nak meruntuhkan Kaabah. Maka Allah Ta'ala kalau nak bagi bantuan pertolongan mudah sangat, ya. Allah mahu kita mengerjakan ketaatan, nanti dia akan bagi bantuan pertolongan. Jadi di dalam ayat surah Al-Baqarah ni mengingatkan, hati-hati, jangan kita ikut kehendak hawa nafsu mereka. Kalau ikut, maka Allah kata tiada daripada Allah tu min waliyin, daripada penjagaan, wala nasirin, dan tidak juga pertolongan. Jadi untuk itu, ini yang kita kata dalam kehidupan kita, kita mestilah, ya, mempunyai pendirian pegangan yang sungguh-sungguh, dan kita kena jaga supaya nanti tidak disqualify, ataupun jangan jadikan diri kita ni terkeluar dari menerima kelayakan bantuan pertolongan Allah. Ini surah Al-Fil sebenarnya adalah surah yang mengingatkan macam mana tentera Abrahah yang hebat tu pun Allah boleh kalahkan dengan mudah. Hantar dengan apa? Hantar dengan burung ababil saja. Kalau Allah nak bantu, nak tolong, mudah sangat, ya. Walillahi junudus samawati wal ardh, bagi Allah lah tentera-tentera di langit dan di bumi. Maka semua boleh, ya, Allah gerakkan kalau Allah kehendaki, ya.
Maka bagi kita, kita mesti buat perkara menepati syariat supaya layak mendapat bantuan pertolongan Allah. Jadi dalam ayat lain, Allah kata, in tansurullah yansurkum, jika kamu bantu Allah, dia akan pasti bantu kamu. Begitulah ya. Kita ni disuruh kunu ansarallah, jadilah kamu ni pembantu-pembantu agama Allah. Bila dah kita buat kerja tu, janji Allah apa? Fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwihim. Kami bantu orang beriman mengatasi musuh mereka. Fa'asbahu zahirin, jadilah mereka golongan yang berjaya. Baik, itu surah Al-Fil. Jadi ada kitab-kitab tafsir. Jemaah, tuan-tuan, puan-puan boleh semak. Ya. Boleh semak, boleh cek, boleh baca. Dan tentukan kita hafal makna perkataan-perkataan ni. Kenapa? Kalau kita tidak hafal, ilmu tu tak melekat di dalam kita kata minda kita, ingatan kita. Maka kalau kita tak ada ilmu tu, nanti bila baca tak faham. Maka bila kita dah ada ilmu ni, kita baca, kita dengar orang lain baca pun kita faham, insya-Allah. Baik jemaah sekalian, sebagai penutup, sebagai biasa, saya selalu mengingatkan diri kita, ajak manusia lain kepada Al-Quran ni. Ajak manusia lain kepada kebenaran ini. Kerana apa? Kerana itu adalah petunjuk. Petunjuk Allah. Al-Quran ni petunjuk Allah. Maka man da'a ila huda, orang yang mengajak kepada petunjuk, maka dia dapat ganjaran. Kana lahu minal ajr. Telah adalah bagi orang tu ganjaran. Mithlu ujuri, semisal ganjaran-ganjaran man tabi'ahu, orang yang telah mengikut iakannya. Maka kita dapat pahala orang yang menerima dan mengamalkan apa yang kita dakwahkan, apa yang kita sampaikan, dia dapat pahala dia mengalir masuk kepada kita. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tidak dikurangi yang demikian itu daripada ganjaran-ganjaran mereka, barang sedikit pun tak dikurangi. Maka ni yang kita nak, supaya kita ajak manusia kepada petunjuk, dan jangan kita ajak orang kepada benda yang sesat atau mengekalkan kesesatan. Kerana apa? Wa man da'a ila dhalalah, dan orang yang mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal ithim, adalah atasnya daripada dosa. Mithlu athami man tabi'ahu, dia juga dapat semisal, sama dosa orang-orang yang mengikut dia. La yanqusu dzalika min athamihim syai'a, tak dikurangi yang demikian tu daripada dosa-dosa mereka tu barang sedikit pun. Jadi kita hati-hati jangan jadi macam tu, Dan ini kita tahu bila kita buat tu, bagaimana kita bincang tadi, pahala akan berterusan masuk. Kita mengharap moga-moga kalau kita dah meninggal pun ada still pahala masuk di atas amal jariah yang telah kita usahakan, insya-Allah. Itu saja pada malam ini. Itu saja pada malam ini. Moga perkongsian ini ada manfaat kebaikannya. Jadi kita bukalah kepada apa? Kita tutup doa. Kita tutup dengan doa dulu. Lepas tu baru kita buka perbincangan sekiranya ada. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, itulah dia perkongsian kita pada malam ni. Alhamdulillah, ada dalam berapa 20 orang lebih hadir Alhamdulillah. Maka kalau ada apa-apa respon, apa-apa pandangan, ada apa-apa pendapat, kalau tuan-tuan perempuan ingin kongsikan atau sampaikan, bolehlah, tak ada masalah. Dipersilakan sekiranya ada, insya-Allah. Daripada ramai-ramai ni, kalau ada nak berkongsi, nak bertanya ke, silakan kalau ada.
Macam mana Abang Aidin, boleh faham? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Oh, Abang Wan Mahmud ya. Okey. Boleh kita dapat ke link tadi yang rujukan tadi? Oh, rujukan-rujukan yang saya paparkan tadi ni. Kalau boleh Ustaz, kalau boleh Ustaz paparkan balik, kita boleh copy je. Dalam PowerPoint tadi ke? Yang ada biru tu. Yang kalau biru yang boleh tekan-tekan tu. Sekejap saya nak fahamkan yang mana satu. Yang ni yang mana ya? Yang ada warna biru tekan-tekan yang ni, Quran terjemahan ni ke? Yang ada 2, 3, yang ada 5 ke 6 tadi sebenarnya. Oh, slide tadi slide yang ni ke? Oh, slide. Okey, ni apa ni? Sebenarnya gini, kalau nak menyemak, okey. Yang mula-mula tadi ayat daripada surah Al-Fusilat, ya. Surah yang ke-41 ayat 26. Sebenarnya Abang Wan boleh ambil rujukan dia, ya. Kalau nak ambil gambar ni pun boleh juga, kan. Ini mengingatkan perihal apa? Musuh Islam buat macam-macam perkara supaya orang tak dengar Quran. Tak mendengar Quran ni banyak sudut. Satu, dengar tak faham, tak dengar Quran juga. Satu, ya, tak membaca Al-Quran. Satu, tak melaksanakan perintah Al-Quran. Ini adalah perkara-perkara yang sorry, kena apa? Kena share screen, saya terlupa tadi. Ya, saya sharekan balik semula apa yang dipaparkan tadi, ya. Ni dia, Abang Mahmud kan? Ya. Tu yang saya kata tadi apa? Surahnya tu surah apa? Surah Al-Fusilat, surah yang ke-41 ayat 26. Kenapa kadang-kadang kalau tak di-highlightkan, orang tak perasan bahawa sistem hari ni, kerana bukan sistem Islam, dia selalu mengheret orang lari jauh daripada Al-Quran. Contohnya dalam bidang ekonomi. Kita sibuk berekonomi, tapi bukan ekonomi Islam. Jadi tak dengar perintah Allah daripada Al-Quran. Kita kalau dengar, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami taat. Tapi kalau jenis sami'na wa asayna, kami dengar tapi kami derhaka, itu macam perangai Yahudi lah. Begitu juga kalau kita kata itu sistem ekonomi, apa sistem pendidikan? Sistem pendidikan pun kita bermasalah, tak dengar cakap Allah, tak dengar sunnah Rasulullah, tak mengerti faham pula agama Allah sebagai agama yang kafah, agama yang lengkap sempurna. Maka ini juga menjadi masalah, ya? Orang tak laksanakan, ya. Jadi kita patutnya dengar, kan, dengar dan taat. Ini tak dengar pun, sebab bila nak betul-betul mendengar ni nak kena mengkaji apa tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu juga dalam bidang-bidang yang lain, perundangan, mahkamah keadilan. Hari ini kita tahu mahkamah bukan mahkamah Islam. Mahkamah sivil lah. Dah undang-undang Islam, undang-undang Allah tak dipatuhi, tak dilaksanakan. Begitu juga dalam hal-hal berkaitan dengan kita kata siasah, politik, mengatur urusan umat, kenegaraan, hubungan luar negara. Jadi hari ini menjadi masalah besar. Orang tak dengar Al-Quran dan memang disibukkan walghaw fihi, disibukkan dengan macam-macam sehingga tidak melaksanakan apa yang Allah syariatkan. Jadi itu tadi. Jadi minggu lepas tu surah Al-Quraisy, surah Al-Quraisy ini adalah ulang kaji yang kita go through tadi, dan selalu kita jadikan ayat ni adalah bacaan solat, surah-surah yang pendek, surah Al-Quraisy. Kemudian ni surah Al-Fil yang pada malam ni kita meneliti secara menyeluruh lah, sebab kita
ambil tadabbur, ambil pelajaran secara umum, bukan kita mempelajari tafsir secara khusus. Sebab kalau dalam tafsir ni ambil masa untuk menyemak dan baca. Di samping apa yang kita terang secara umum, mana perincian tu banyak dalam kitab tafsir. Dan itulah tadi ya slide yang utama. Yang ini tadi hadis yang mengingatkan kita supaya apa? Supaya terus mengajak orang kepada kebenaran sentiasa. Itu dia Abang Muhammad. Kalau sempat ambil gambar tadi lah. Okey, terima kasih. Okey, right, okey. Ada apa-apa lagi yang lain? Ya, mana tahu. Saya pun buka lah tengok kehadiran siapa lagi kalau ada nak ni. Yalah, Alhamdulillah pada malam ni itulah perkongsian daripada saya. Kalau tak ada yang angkat tangan, sampai sini saja dahulu pada malam ni. InsyaAllah dalam kesempatan lain kita jumpa lagi. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.